الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha bahagian pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi dibangkitkan, dibangunkan daripada kematian sementara kita, sementara menunggu kematian yang kekal tiba. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sementara kita mati sementara ni, dah banyak kali dah mati sementara, hidup balik, mati sementara, hidup balik, mati sementara, hidup balik. Dan satu hari nanti mati tu akan terus kekal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ketika ada lagi saat, umur, ruang, peluang yang Allah Ta'ala beri ni, sama-samalah kita ingat mengingati sesama kita. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan semaksimum mungkin sesebaki umur yang Allah Ta'ala kurniakan. Lebih-lebih lagi di saat kita semakin hampir dengan bulan Ramadan, tinggal 1 hari 2 hari lagi, mohon kita pada Allah banyak-banyaklah berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan jiwa untuk terus beramal, membuktikan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tidak boleh lari daripada kehidupan berjamaah, bersaudara, semua kawan-kawan kita yang lain tuan-tuan. Mohon kita kepada mereka untuk sering mengingati kita. Sebab kadang-kadang kita juga terlupa, kita tersasar, terjatuh daripada landasan yang sebenar. Jadi kawan-kawan ni lah nanti insya-Allah yang akan mengingatkan kita, memimpin tangan kita untuk kembali kepada jalan mudah insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan kita bermula pada muka surat yang ke-64. 64 bermula ayat 30, masih lagi dalam suratul Rum. Tuan-tuan tengok belaki tuan-tuan, ayat 30 muka surat 64, kita baca sama-sama insya-Allah tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون صدق الله العظيم. Fa'aqim wajhak. Fa'aqim, mim mati bertemu dengan waw izhar syafawi. Bila sebut izhar ni maksudnya baca dengan jelas. Baca dengan jelas bunyi mim itu. Tanpa dengung. Jadi dalam bahagian mim mati jumpa dengan waw, hukum ni izhar syafawi. Atau berdasarkan kaedah tulisan Rasam Osmani ni kita boleh faham semua mim yang mati yang ada tanda mati di atasnya hendaklah dibaca tanpa dengung. Fa'aqim wajhak. Wajhak. Jimnya mati di tengah-tengah ayat, tengah-tengah perkataan, tengah-tengah bacaan. Dia adalah qalqalah. Qalqalah sughra, qaf, ta, ba, jim dan dal. Ini 5 huruf yang apabila mati dia akan mengeluarkan detakan suara. Wajh contoh dia. Ab, aq, atta. Jadi qalqalah sini qalqalah surah, ada bunyi sikit detakan suara. Wajh. Hakalid dini hanifa. Ini pun dah banyak kali kita bincangkan. Kalau kita berhenti pada perkataan hanifan di sini, maka fa tu akan jadi man'i iwad. Semua huruf hijaiyah yang bagi dua di atas, apabila kita berhenti padanya, hendaklah kita buang satu baris. Hanifan jadi hanifa. Qadiran jadi qadira. Kecuali ta marbutah itu. Ta yang gulung tu. Ta yang bergulung tu kalau bagi dua di atas, janganlah tuan-tuan buang satu huruf. Ta tu nanti bila waqaf dia akan jadi bunyi seperti bunyi ha. Contoh dia apa tuan? Qayyimah, qayyimatan, qayyimah. Dia tak ada bunyi qayyimata. Jadi hanifan tu man iwad. Jadi hanifa. Filta, satu lagi huruf qalqalah sughra. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca dengan gunnah qada 2 harakat. Wajib dengung. Fataran nasa 'alaiha. La tabdil. Ini satu lagi huruf qalqalah. Kita jumpa 3 huruf qalqalah. Jim, ta dan ba. La tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim walakin, satu lagi wajibul gunnah, nun bersabdu kita baca dengan dengung qada 2 harakat. Aktsaran nasi pun wajibul gunnah, nun sabdu la ya'lamun. Ya'lamun tu mad arid disukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Ketinggal tadi li khalqillah, lafzul jalalah tu pun man arid disukun juga tu sifat dia. Sama kok. Okey.
Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya tuan-tuan, insya-Allah. Luruskanlah muka engkau. Muka dah lurus tadi, nak macam mana lurus ini? Luruskanlah muka engkau menghadap agama Islam serta condong kepadanya. Itulah agama Allah yang menciptakan manusia sesuai dengan kejadian agama tersebut. Tidak boleh ditukar ganti ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik tuan-tuan, seperti biasa kita ambil dulu kefahaman ayat ni sebelum kita pergi jauh lagi. Dalam ayat 30 surah Rum ni, Allah Ta'ala suruh kita luruskan muka menghadap Islam. Maksudnya benar-benar beramal, berakidahkan dengan agama Islam. Nanti kita bahaskan. Serta muyul, mesti condong kepada agama. Kemahuan kepada agama itu kena tinggi. Sebab apa? Kerana agama Allah ini Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan dengannya manusia sesuai dengan kejadian agama itu sendiri. Allah, itulah agama yang Allah ciptakan manusia sesuai dengan kejadian agama tersebut. Dalam jiwa kita ni, dah ada dah kemahuan agama tu. Agama Islam yang Allah Ta'ala suruh kita tegakkan, luruskan, amalkan sungguh-sungguh itu, dia sesuai untuk manusia ni. Manusia ni Tuhan ciptakan sesuai dengan murninya agama. Dalam diri orang ni dah ada agama sebenarnya. Kemahuan-kemahuan agama itu dah ada. Wala zalikad dinul qayyim. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh ditukar ganti ciptaan Allah. Agama Tuhan tak boleh tukar-tukar dengan agama lain. Itulah ajaran ni. Jangan ditukar-tukar lagi. Sebab apa? Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Tapi Allah Ta'ala sebut kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ramai lagi yang jahil tentang agama Islam yang Tuhan turunkan. Baik tuan-tuan. Untuk lebih faham, mari kita tengok sama-sama tafsirannya. Berdasarkan apa yang dicatat oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskanlah muka engkau menghadap agama Islam serta condong kepadanya. Menerusi ayat ini, Allah menyuruh Rasulnya dan umat Islam yang menjadi pengikutnya supaya meluruskan muka, yakni supaya menumpukan tujuan hidup mereka lurus ke arah agama Islam. Ayat ini menggunakan lafaz wajah, artinya muka, sebab muka itulah anggota tubuh manusia yang semulia-mulianya. Jika muka telah menghadap kepada suatu arah yang ditentukan oleh Allah, maka seluruh anggota badan akan terbawa menuju ke sana dan turut menumpukan perhatian kepadanya, iaitu ke arah mentaati Allah atau agama Islam yang juga merupakan agama yang lurus, tidak bengkok dan tidak membawa kepada kesesatan. Bahkan dia merupakan agama fitrah yang sesuai dengan kejadian manusia. Dan Allah juga menyuruh supaya mereka condong atau cenderung selama-lamanya kepada agama tersebut. Jangan sampai menyeleweng dari kebenaran. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi perkataan fa'aqim ni kan kita ada jumpa dalam Quran banyak. Aqimus solah.
Dirikanlah solat. Suruh dirikan. Dirikanlah solat. Yang ini aqim wajhak. Dengan maksud luruskanlah muka. Dirikan muka, tak faham pula kan. Jadi perkataan aqim ni sebenarnya tuntutan daripada Allah supaya kita buat sesuatu dengan sungguh-sungguh. Bila sebut aqimus salat, dirikanlah sembahyang itu dengan sungguh-sungguh, dengan segala syarat-syaratnya, dengan segala tuntutannya. Buatlah sungguh-sungguh aqimus salat. Bila Allah Ta'ala sebut aqim wajhaka lid-din, dirikan sungguh-sungguh agama itu, Allah Ta'ala pinjamkan perkataan muka. Dirikan agama, luruskan muka kamu. Sebab apa? Sebab muka ni biasanya, muka ni, kemana muka menghadap, ke situlah anggota akan pergi. Kita menghadap sini, anggota sini. Kita ke sini, badan kita arah ke situ. Jadi Allah Ta'ala guna muka dengan maksud seluruh anggota, bukan muka saja. Satu badan ni, maksud hati-hati sekali, maka kena tegakkan, bangunkan agama ni dalam diri kita. Sungguh-sungguhlah kamu berpegang, mengikut agama itu dengan tulus ikhlas. Itu maksud aqim. Dirikanlah. Kalau tuan-tuan nak nampak hebat, nak nampak gagah, nak nampak betul, apa cara? Di sudut fizikalnya, nak nampak kita ni toguh, kuat, apa cara keadaan kita? Baring tak nampak kukuh. Melontang tak nampak hebat. Ngereng pun tak nampak toguh. Berdiri. Kita berdiri togak yang tu. Nampaklah hebat nampaklah kukuh nampaklah gagah. Sebab perkataan aqim ni suruh diri ni, dirikan agama. Wajhak ni maksudnya bila sebut muka kamu tu dengan maksud secara total, secara keseluruhan. Bukan ambil sekorek-sekorek. Sekorek putih, sekorek hitam macam cicak. Tak pun macam tu. Dia semua. Itu maksud fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Luruskanlah muka engkau menghadap agama Islam ni serta condong kepadanya hanif dengan tulus ikhlas. Hanya kepada agama. Allah Ta'ala suruh, bahasa mudah kita, suruh kita pegang sungguh agama ini. Bangunkan agama dalam kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ujungnya tu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, naklah kamu masuk keseluruhannya dalam agama ini. Seluruh dalam masa yang sama, jangan kau ikut langkah syaitan. Maksud apa tuan-tuan? Dalam usaha kita membangunkan agama ni, di luar sana ada banyak musuh-musuh yang nak pastikan kita gagal menjadi hamba kepada Allah, hamba yang baik. Batu ujung tu jangan kamu ikut langkah syaitan. Syaitan tu mungkin jadi syaitan yang syaitan betul-betul. Syaitan tu boleh jadi syayatinal insi wal jin. Syaitan di kalangan jin dan manusia. Yang berusaha untuk menjadikan kita tidak lurus dalam berpegang kepada agama. Jadi sini Allah Ta'ala suruh kita pegang agama ni sungguh-sungguh. Jangan kau ikut langkah syaitan. Langkah syaitan ni apa? Orang-orang yang nak menggelincirkan kita daripada landasan yang sebenar. Mungkin syaitan dah tentu dah. Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa in syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kan janji syaitan, iblis. Aku akan datang kepada anak Adam ni daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan, sehingga ya Allah engkau takkan jumpa seorang pun bersyukur. Itu janji iblis syaitan dah kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam. Termasuk syaitan-syaitan daripada kalangan manusia yang tak berapa nak berpegang dengan agama, ini pun menjadi di antara musuh-musuh yang akan menyesatkan manusia daripada berpegang dengan agama yang benar. Daripada berpegang dengan agama yang benar. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah agama Allah yang menciptakan manusia sesuai dengan kejadian agama tersebut. Sebenarnya dalam diri kita ni tuan-tuan, fitrah ni semua dia adalah Islam. Semuanya adalah tunduk. Kemahuan-kemahuan yang selari dengan kemahuan agama tu ada. Siapa-siapa pun manusia lahir, semua akan kata bohong tu tak elok.
Membunuh tu perkara mungkar, tak bagus buat. Mencuri pun tak bagus. Dah ada dah dalam jiwa kita ni. Dan itulah yang agama suruh. Itulah yang agama suruh. Hendaklah benar-benar menumpukan perhatian kamu kepada agama Allah itu, kerana agama tersebut telah diciptakan sesuai dengan kehidupan manusia. Dan manusia itu dari asal mulanya telah diciptakan dengan mempunyai pembawaan dan tabiat semula jadi untuk mentauhidkan Allah dan percaya akan adanya Allah, kerana kepercayaan dan keyakinannya selaras dan bersesuaian dengan apa yang ditunjukkan oleh akal fikirannya yang waras. Dalam diri manusia ni dia dah yakin dah ada satu kuasa yang menguasai dia. Satu kuasa yang maha hebat. Semua orang tahu tu. Dalam hati kita dah ada. Dalam hati tu dah ada dah. Dan itulah yang agama nak, iaitu dengan maksud meyakini suatu kuasa ada yang kita panggil sebagai Tuhan Rabb. Cuma di sini ada ramai orang telah terpesong mencari Rabb, mencari Tuhan dia. Dalam Al-Quran banyak contoh, seumpama macam Nabi Ibrahim kan mencari Allah. Mula-mula dia kata bintang, nampak bintang berkali-kali, itu bintang pun hilang siap. Ini bukan Tuhan ni. Tengok pula matahari, bulan, ini pun bukan Tuhan. Tengok pula bulan, ini pun bukan Tuhan. Sampai matahari ni besar sikit ni Tuhan ni. Bukan Allah Ta'ala juga. Sampailah dia bertemu dengan Allah yang sungguh-sungguh. Jadi manusia ni dalam hati dia dah ada dah keyakinan pada satu kuasa. Dan agama dalam hati ni sebenarnya menyuruh kepada yang baik-baik. Sebab tu ada dalam hadis Sahih Bukhari ni, Nabi sebut, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Tiap-tiap bayi dilahirkan berkeadaan suci bersih, maka kedua ibu bapanya yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana seekor ternak melahirkan ternak pula dengan sempurna, adakah kamu mendapati kurang sifatnya, yakni dengan terpotong hidung atau telinga. Jadi semua anak yang lahir semua suci, fitrah dia. Mak ayah dia lah yang mendidik dia, akhirnya menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani. Kan? Asalnya dah ada dah agama macam ni. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita kembali kepada fitrah kita. Agama ni lah yang sesuai nak diikut. Agama lain tak sesuai. Sebab agama ni mengajar segala jenis kebaikan yang diperlukan oleh manusia. Kalau manusia ikut agama ni, fitrah ni, agama fitrah yang Tuhan tanamkan dalam diri ni, dihantar Rasulnya bagi mengajar kita Islam yang sebenar, ikut agama ni pasti akan menyelamatkan manusia. Siapa pun, apa pun bangsa apa pun bahasa apa pun jenis bila dia beramal, berpegang dengan agama ni, maka dunia ni akan aman. Yang jadi tak aman berperang-perang tu sebab agama ni telah dibuang. Maka dia ambil fahaman-fahaman yang lain. Ideologi yang lain menggantikan tempat agama ni, yang sudah pasti banyak kekurangannya kerana dicipta oleh otak-otak manusia. Yang ini Allah Ta'ala turunkan. Hantarnya Rasul setiap zaman bagi mengajar, mendidik manusia, memurnikan lagi fitrah yang dah ada dalam diri manusia. Dihajar. Dan yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajar kita tentang agama ni, itu yang namanya Rasul. Dan Rasul-Rasul itulah akhirnya bila dia wafat, dia menurunkan, mewariskan ilmunya kepada para alim ulama. Dan para alim ulama inilah penerus kepada Islam yang dibawa oleh para rasul. Nak tengok Islam yang suci, ambil sungguh-sungguh daripada penerus ajaran agama ini. Siapa dia? Rasulullah, para alim ulama. Rasul-rasul tak turunkan, melainkan kepada para alim ulama. Orang-orang yang ada dalam bidang ini. Dan kita orang jahil ni, kita merujuk kepada orang-orang yang telah diiktiraf oleh masyarakat. Semua orang kata dia boleh diikuti. Dilihat pada keilmuannya, dilihat pada amalannya, dilihat pada pendapat. Sahlah seperti mana Al-Quran, seperti mana hadis. Dan orang mengambil faedah, mengambil fikirannya, maka kita kena ikut orang tu. Kita tak boleh ikut agama ni sembrono je.
Kan? Tak boleh ikut sembrono je. Jadi ada orang-orang dia. Seperti juga dalam bidang-bidang yang lain. Kan? Tak boleh nama atas nama cerdik pandai, maka dia tak boleh. Agama tak macam itu. Kan? Agama ni datang daripada Allah. Dia perlu ditafsirkan, dia perlu ditakwilkan, diterangkan. Sebab ada sesuatu yang tak mungkin dicapai oleh otak manusia. Dia dapat melalui para rasul yang Tuhan Allah wahyukan, hantar wahyukan. Pimpin rasul ni, bimbing. Selepas itu kewafatan rasul, hantar pada para alim ulama. Jadi agama itu ambil daripada orang-orang yang macam ini, yang suci ilmunya. Bukan semua orang boleh cakap Islam, kan? Kita bukan nak menafikan orang daripada memperkatakan tentang agama Islam, bercakap tentang agama. Silakan. Tetapi bukan semua perkara dia boleh tentukan, dia boleh sebut, dia boleh jelaskan. Ada perkara-perkara yang tak mungkin untuk jelaskan. Berkaitan dengan Al-Quran, Al-Hadis, ini kena tengok, kita rujuk pada pakar-pakarnya. Kita tak boleh tafsir Quran sesaja. Saya pun berpandukan, ini Ustaz Ahmad Suranji pun, kita tengok dia masih lagi menggunakan tafsir Qurtubi, Ibn Katsir. Kita bukan tafsirkan Quran seorang-seorang, tuan-tuan. Guna otak kita. Saya gunakan tafsir Munir. Saya tengok rujuk Al-Jami' li Ahkamil Quran. Untuk kita terangkan agama ini berdasarkan penerangan daripada para ulama. Jadi benarlah jalan itu nanti bila kita tengok, ambil tepat pada sumbernya. Jadi ikutlah agama ni. Kalau selain daripada agama ini, dia akan menyusahkan kehidupan manusia. Tuan-tuan, lepas perang salib, orang-orang yang menjadi musuh kepada agama ni, dia tahu, oh Islam ni kalau perang tak menang kita. Maka lepas tu mereka berhenti untuk melakukan peperangan fizikal. Yang ada selepas tu adalah peperangan fikr, peperangan akal. Diperang kita dari sudut kefahaman kita. Dihantar macam-macam kefahaman, ideologi supaya akhirnya kita tidak berpegang dengan agama ni sungguh-sungguh. Lepas perang salib. Kan? Walaupun kita tengok orang-orang barat, dia tengok Islam ni bagus, tapi dia perkenalkan satu lagi yang namanya demokrasi. Menggunakan suara ramai, meraihkan suara ramai. Dialah yang mempelopor ideologi ni, demokrasi, popularkan, raihkan suara ramai. Tapi tuan-tuan tengok keadilan yang manusia buat, dia tak sampai ke mana ke mana. Kalau manusia lah buat, dia mesti sesat. Dia yang pelopor demokrasi, meraihkan suara ramai, tapi demokrasi ini haram untuk orang yang berpegang dengan agama. Demokrasi ni tak boleh kalau orang tu agama Islam yang kuat, berpegang agama kuat, orang demokrasi tak boleh. Kalau orang lain boleh. Itulah yang berlaku di mana-mana negara. Tak kala ketika orang Islam yang ada berpegang Islam sungguh-sungguh, pegang agama dia, tiba-tiba dia diangkat menjadi ketua, dia tak boleh. Demokrasi masa tu haram bagi dia. Dia tak layak duduk kat situ sebab dia pegang agama Islam. Itu yang berlaku di Algiers dulu. Itu yang berlaku di Mesir. Siapa tu? Muhammad Mursi. Sebab dia kuat benar pegang agama. Dia tak boleh. Naik atas tu boleh, demokrasi akan benarkan. Dengan syarat dia tak pegang agama ni sungguh-sungguh. Itu baratlah letakkan. Sebab Islam ni dia tak boleh pegang badan ni. Ni. Yang bagi orang ni duduk kat atas. Kalau atas payah. Tuan-tuan tengok dalam sejarah perang Yaman. Bila British pegang Yaman ni, dia nak serahkan Yaman Timur. Akan ada dua kumpulan. Satu blok yang menyokong komunis. Satu blok yang pro kepada agama Islam. Pro pada Islam. Ulama-ulama. Dia bagi kat siapa? Dia bagi kat komunis. Walaupun dia tak suka pada komunis. Barat ni, pertembungannya, Amerika Barat ni, dia tombong dengan faham komunis, China, Rusia, Korea yang tak mahu dah. Musuh kotak dia. Tapi ketika nak menyerahkan Yaman Timur, dia berserahkan kepada kumpulan Islam ni. Tak. Dia bagi ke kumpulan komunis. Walaupun dia musuh komunis. Sebab Islam ni lagi bahaya. Kalau dia naik ke atas nanti susah. Sampai ke hari ni. Dia tak ada. Dalam mana-mana negara dia tak ada. Tapi fahaman tu berlega sampai ke hari ni. Sebab itu sampai hari ni, Islam ni hanya layak duduk di masjid-masjid dan surau-surau. Dia tak layak untuk duduk tempat yang lebih tinggi daripada itu. Dia terperosok di satu tempat sunyi, kocik. Itulah ruang hidup kau. Itulah kat situlah Islam kau. Sebab itu Nabi SAW
Kita mengaji sirah, kita belajar apa yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Islam ni perlu kuasa. Kalau tak ada kuasa, macam mana nak tegakkan Islam? Saya tak payah bahas panjang-panjang. Tuan-tuan dah apa yang berlaku dua negara dalam negara, tuan-tuan nampak. Tanpa kuasa dekat mana diam ni Islam itu. Sebab itu Islam ni tak ada benar kan orang yang menganut Islam sungguh-sungguh berkuasa. Sebab kalau dia berkuasa, dia akan menyusahkan satu golongan yang lain yang tak nak kepada agama. Itu keadaan dia. Begitulah keadaan. Sebab itu Nabi, di Mekah Nabi kan tak boleh sembahyang. Boleh, tapi suruh-suruh, sembunyi-sembunyi. Susah nak beramal dengan agama. Jadi sukar. Sembahyang kau nak baling, kau nak pijak. Nak dirikan agama susah. Maka nak boleh mendirikan agama dalam kehidupan, dia perlu sesuatu yang namanya kuasa. Kau tak ada kuasa, macam mana nak dirikan agama ni? Maka Rasulullah diperintah Allah untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ketika itu apa? Ketika orang Madinah yang datang 30 orang tengok perjanjian apa kan? Hudaibiyah, Aqabah, berjanji untuk melantik Rasulullah sebagai ketua. Rasulullah setuju. Situ kan Rasulullah jadi ketua. Rasulullah pergi ke sana, dilantik sebagai ketua. Dan Rasulullah bila ada kuasa di Madinah, Rasulullah lah yang mencorakkan keadaan pentadbiran Madinah pada ketika itu. Dan ketika itu kita tengok Islam boleh berkembang. Puak-puak Arab sekitar tu yang memerangi Islam, Rasulullah pergi hantar. Seru kepada Islam. Tak mau Islam kena bayar cukai. Kan? Kalau tidak aja menentang kita perang. Padamkan semua orang nak mengganggu agama. Dengan kuasa maka tertegaklah agama. Kalau tak ada kuasa, agama tu akan itulah jadi terperosok kat bawah. Dan orang barat sama sekali, yang fahaman barat sama sekali tidak akan mengizinkan agama ni untuk duduk ke atas, walaupun dialah yang mempelopori demokrasi. Bila ada orang yang tak nakkan keamanan, nak ikut kaedah demokrasi itu, bila dia berjaya naik ke atas, tengok dulu, oh dia ni kuat agama ni, oh dia tak boleh. Ketika itu demokrasi akan mengharamkan. Itulah dia ideologi fahaman manusia yang manusia cipta. Pasti ada kecacatannya. Ada kepentingan dia sendiri. Sampailah ke hari ini tuan-tuan dan puan-puan, di mana-mana negara kan, kalau dia berkiblatkan barat, bolehlah. Okeylah tu. Duduklah negara tu. Bolehlah jadi ketua. Tidak kepada agama ini yang dah dihajar. Kau agama ni semayang je. Puasa je. Zakat je. Duduk kat masjid surau je. Sedang Rasulullah tunjuk yang lain. Saya pernah sebut dulu, Rasulullah membahagikan harta perang dalam masjid ketika selepas subuh. Orang datang ramai-ramai. Nabi sebut, aku tahu hari ni ramai datang sebab engkau tahu kan, malam tadi dengar gendang kafilah balik daripada perang, mereka bawa harta perang. Jadi aku tahu, engkau pun tahu, aku biasanya berikan harta perang ni lepas orang balik. Ramailah subuh hari ni, Rasulullah sebut pada ketika itu. Kita dah diletakkan fahaman begitu. Masjid surau ni hanya untuk solat saja. Maka duduklah Islam tu dalam surau dan masjid. Dia tak lepas ke pejabat, dia tak lepas ke kedai, dia tak lepas ke tempat lain. Sebab Islam tak boleh masuk campur hal ni. Hal ni hal lain. Urusan kehidupan yang lain, itu satu ideologi yang lain kena perintah. Islam ni belum perintah surau dengan masjid je. Nikah kahwin, puasa, zakat, siapa yang tentukan? Kita sendiri umat Islam yang tentukan macam itu. Nak buat macam mana? Sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, pegang agama ni sungguh-sungguh. Jangan sepihak-sepihak, sikit-sikit. Hanifah, muyul, condong sungguh ke agama ni. Kan? Allah Ta'ala sebut, La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh ciptaan Allah itu ditukar ganti. Mengubah-ubah ciptaan Allah dan menukar-nukar agamanya dengan agama yang lain, itu adalah dilarang. Jelasnya, janganlah kamu menukarkan agama Allah dengan menyekutukannya. Kesan dari ayat ini menunjukkan bahawa akal manusia itu ibarat sehelai kain putih yang akan menerima apa sahaja corak yang dicorengkan ke atasnya. Hal ini samalah juga seperti bumi
yang bersedia menerima segala macam benih yang ditanamkan orang di atasnya. Dia akan menumbuhkan hasil tanam-tanaman dan buah-buahan sama ada yang berguna kepada manusia dan haiwan maupun yang mengandung racun dan mendatangkan bahaya kepada mereka. Diri dan akal manusia itu tidak menolak akan adanya agama, bahkan dia akan menerima agama tersebut. Maka asal manusia itu adalah baik dan dia tetap menerima kebaikan, sedangkan keburukan pula merupakan sesuatu yang mendatang kemudian. Syaitan, iblis, manusia yang akhirnya memesongkan kefahaman kita yang mendah ada suci ni, akhirnya dipesongkan. Dan sungguhlah musuh-musuh Islam ni daripada kalangan orang barat, khususnya orientalis, telah berjaya memesongkan kefahaman ramai di kalangan orang Islam. Sebab itu akhirnya Quran bukan menjadi rujukan utama dalam kehidupan. Sikit-sikit tengok tulisan orangnya. Tengok tulisan orangnya. Orang Islam punya tulisan orang tak tengok pun. Sebab Islam ni dia dah ajar dah. Ini untuk urusan agama boleh rujuk macam ni. Kan? Urusan lain tak boleh. Seolah-olahnya agama ni hanya untuk sembahyang, puasa dan zakat saja. Bila urusan berbunuh-bunuhan, ni tak boleh Islam ni. Ini bosah kes ni. Tak tahu tak rati Islam nak urus ini, bagi orang lain, urusan. Begitu keadaannya. Sedang Islam itu turun cukup dengan kesempurnaan. Itu kejayaan barat. Dia letak dalam kepala kita ni. Letak dalam kepala kita ni bahawasanya Islam ni hanya untuk hal-hal solat, puasa, zakat saja. Orang lain tak boleh Islam masuk campur. Kalau Islam ni merintah, dia akan menyusahkan. Dia tak sempurna betul. Macam tu lah. Sedangkan kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sampai ke hari ini pentadbiran, pengurusan dunia hari ini, pentadbiran negara hari ini banyak meminjam ciplak daripada kemajuan-kemajuan Islam yang telah ditunjukkan sejak zaman Sayyidina Umar. Mulanya kita boleh kata zaman Sayyidina Umar ni banyak pembaharuan yang dia buat sampailah akhir kerajaan Abbasiyah, sampai Turki Uthmaniyah. Orang Islam ni hebat-hebat. Kemudian baru datang barat yang mengganggu gugat, yang berperang itu tak habis-habis. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak memadamkan cahaya Islam, tapi Allah Taala tak nak, sempurnakan cahayanya. Walaupun orang kafir tak suka, Allah Taala teruskan cahaya agamanya sampai ke hari ini bersinar atas muka bumi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah Taala sebut dalam Quran. Musuh agama ni dia takkan berhenti-henti memerangi kita sehinggalah dia yaruddukum an dinikum in istata'u. Memalingkan kamu daripada agama kamu. Semampu yang mereka boleh buat, mereka akan palingkan. Sampailah ke hari ini, tuan-tuan tengok, akhirnya kitab suci Al-Quran kita hanyalah untuk kita baca beramai-ramai tak kala datangnya bulan Ramadan, untuk diambil pahala bacaannya, untuk dilagukan bersama-sama, untuk dicipta lagu-lagu menarik. Bukan salah, tapi sekadar itulah dia. Isi kandungan daripada ayat itu tak dapat kita nak buat apa-apa. Sekadar baca faham, kemudian diam-diamkan dalam diri. Dia tidak masuk dalam kehidupan seluruhnya. Dia tak masuk dalam kehidupan seluruhnya. Dia hanya ada di masjid-masjid dan surau-surau. Tak ada ke kedai, tak ada ke pasar, tak ada ke pusat pentadbiran mana-mana, dia tak ada. Itu yang akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Walakinna dzalikat dinul qayyim. Sebenarnya itulah agama yang lurus, Allah Ta'ala sebut. Perintah supaya mentauhidkan Allah itulah merupakan agama yang benar. Tidak ada bengkoknya dan tidak menyeleweng ke arah kesesatan. Sebelum tu Allah Ta'ala sebut jangan ganti-ganti agama, jangan tukar-tukarkan dengan benda lain. Ideologi lain tak layak untuk menggantikan agama ini. Petunjuk daripada agama ni tak ada satu pun ideologi buatan manusia yang layak untuk menggantikannya. Kerana yang layak memimpin manusia hanya Allah Subhanahu wa taala.
hantar rasul-rasul, maka kita pun beramal dengan agama ni sejak daripada awal Islam ini dimusuhi, sampailah bila-bila, selagi belum kiamat, selagi itulah akan ada musuh yang akan menyerang agama ini. Dalam keadaan yang pelbagai, berbeza-beza. Zaman Nabi dulu main padang-padang, main porang, tu main meriam, main peluru, main ni. Sekarang dah main akal fikiran. Akhirnya manusia yang nama Islam ini, beragama Islam ni, ramai yang telah terpesong pemikirannya. Dan nampak macam satu kepelikan pula bila orang-orang yang dia Islam tapi dia tidak muyul condong kepada agama dia. Kalaupun dia kata saya suka agama, saya condong kepada agama, kefahamannya tidak suci, tidak benar. Kerana pemahaman tentang agama tu dia ambil daripada bukan sumbernya. Kemudian kadang-kadang dia memaham agama itu mengikut acuan bukan daripada acuan yang sebenarnya. Dia ambil daripada acuan orang-orang yang memusuhinya. Kadang datang daripada orientalis barat, dia ambil acuan Islam itu daripada orang itu. Payah kita. Sudah tentulah isinya tak sama, kefahamannya tak sama seperti mana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi polik-polik tu. Sebab itu akhirnya jadi polik-polik, manusia ni jadi polik-polik. Kadang-kadang tak masuk akal. Apa yang manusia buat ni dia tak masuk akal. Dia tak masuk akal. Dia cakap bila orang ramai setuju pada satu perkara, maka ikut orang tu. Demokrasi. Tiba-tiba naik orang ni, orang semua setuju dia. Dia tak boleh dia tak boleh ni. Dia agama kuat sikit. Hilang pula ada undang-undang yang tadi. Islam sebut wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Tiba-tiba barat perkenalkan undang-undang dia. Zina ni jangan kamu menghampiri zina. Zina ni salahnya kalau tanpa kerelaan. Dia kalau dia sama-sama rela dia tak jadi, dia tak apa, dia tak salah. Dia tak salah. Yang itu tengok tu. Orang barat ajar kita. Kan tak boleh dikatakan satu kesalahan. Dia sama-sama ridha. Macam tu pula. Kan? Dia ajar kita macam tu. Kan? Ada banyak perkara-perkara yang dia tak boleh dari sudut agama, tapi dibolehkan. Dibolehkan. Janganlah kita sebut kat sini. Saya pun tak nak nyebut Tuan-tuan boleh fikir sendiri. Yang haram melalui kaedah buatan manusia boleh dihalalkan. Halalkan. Buat undang-undang. Kalau ikut undang-undang ni asalnya agama haram. Ikut undang-undang ni boleh, tak apa. Sebab undang-undang ni kita dah buat ini. Nak buat, nak guna pakai benda ni, boleh. Tapi ini syarat-syarat dia. Agama dah tercampak ke tepi dah. Jadi nampak pelik bila orang Islam sendiri mengenepikan kitab sucinya sendiri. Kan? Berpuluh-puluh tahun di mana-mana sudut dunia ni, di mana-mana negara, begitulah keadaannya. Dan kita tak boleh nafikan benda ni memang itulah yang berlaku sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Kan kalau saya sebutkan koreh bunyi tapi itulah hakikatnya. Kalau tuan-tuan nak bercakap agama, tuan-tuan boleh sebut di masjid dan surau. Tuan-tuan jangan bercakap agama kat luar. Tak boleh, salah. Itu pahaman yang barat letak. Bila tuan-tuan bawa agama ni ke satu sudut yang lain, dia akan kata, awak ustaz tak boleh cakap bahan ni bagi orang lain cakap. Kan? Awak jangan cakap. Kalau hari ini orang buat macam Nabi buat, dia salah. Rasulullah SAW dia Rasul. Dia hantar tamu ke bumi ini untuk mengajar agama ini, Islam ini. Dalam masa yang sama. Rasulullah itu adalah ketua perang. Rasulullah itu ketua perang. Dalam masa yang sama, Rasulullah itu macam seorang Perdana Menteri. Rasulullah itu macam seorang Perdana Menteri. Rasulullah menguruskan negara dengan agama yang dia yakini pada ketika itu. Dan berjaya. Negara yang dipimpin itu menunjukkan kehaibatannya. Diakui oleh musuh-musuh. Diakui oleh Empire Rom, Parsi yang lebih besar. Yang dulu hidup sebelum itu. Mereka hidup dulu. Mereka kuat dulu sebelum datangnya agama ni.
Rasulullah datang bermula daripada zero menjadi hero. Dengan apa? Pimpinan agama. Besar, jadi hebat, jadi kukuh, jadi kuat. Ketika itu Rasulullah bersiasah. Seorang pemimpin agama pada ketika itu yang dilihat, memimpin orang, mentauhidkan Allah, pemimpin agama bersiasah. Dalam masa sama dia membina kerajaan. Dia bukan saja hidupkan masjid surau, dia hidupkan sebuah negara dengan agama yang dia ada. Tapi barat ajar, bahaya. Bila Islam ni tengok apa yang jadi pada kerajaan Turki Osmaniyah, orang agama besar empire tu. Musuh nampak, tak boleh ni, bahaya. Lantas diletak dalam kepala kita. Bila kau agama, kau tak boleh masuk ke dalam pusat pentadbiran. Sebab kau hanya cita-cita agama je. Kan? Sebab itulah, bila ada orang-orang yang mahir tentang agama, minta maaf saya sebut, dia masuk dalam urusan politik, maka dia akan dipandang serong. Dia akan dipandang serong. Ni ulama politik ni. Ni umat politik ni. Siapa yang tanam kefahaman tu? Siapa yang ajar kefahaman tu? Kalau bukan musuh kita sendiri. Akhirnya, urusan-urusan keduniaan, memerintah dunia, memerintah negara ni, orang yang ada fahaman dia tak boleh. Kau tak layak ni, bagi orang kita. Itulah yang barat tanamkan ke dalam otak manusia sampai ke hari ini, dan diyakini oleh ramai orang. Ramai orang. Ada ustaz yang dia tak boleh cakap tentang agama, kau tak boleh cakap. Tentang pentadbiran negara tak boleh cakap sebab kau ustaz. Kau cerita masjid surau, kau boleh duduk kat situ. Siapa yang ajar? Orang barat. Sebab dia nampak kalau Islam duduk ke atas ni, Islam merintah dunia ni akan aman. Dunia ni akan lebih hebat lagi. Seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ikuti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Sampai ke kerajaan Turki Osmaniyah. Lepas tu letak kat letak kita. Maknanya kalau ustaz tu dia elok ngajar, dia masuk dalam bidang itu. Automatik dia akan terpelanting. Ni bukan ulama ni. Ni dah lain-lain ni. Apa? Pengasingan agama daripada politik. Itu salah, tak betul. Agama kita ni semua topik dia kena masuk. Semua aspek kehidupan dia masuk. Agama masuk dalam tandas, masuk dalam sekolah, masuk dalam surau, masuk dalam rumah, masuk dalam kerajaan, masuk dalam bangunan pejabat, masuk dalam kedai. Semua topik agama kena masuk. Dan agama ni ke atas, kita doa. Mati je. Semua kena ikut dia. Saya selalu sebut dulu kan, terberak pun agama ajar. Takkan merintah dunia tak ada agama ajar. Terberak pun agama ajar. Nak makan pun agama ajar, guna tangan kanan. Mana ada agama macam ni detail kan? Doa dulu. Jangan ambil ujung tu, ambil depan dulu. Nak pakai baju pun agama ajar. Nak kerat kuku pun, tuan-tuan tak tahu kerat kuku, agama ajar. Hari apa nak kerat, kuku tangan kerat tak mana, kuku kaki kerat tak mana. Agama ajar begitu detail sekali. Sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara. Hujung ayat ni Allah Ta'ala setelah dia suruh manusia beriman sungguh dengan agama ni, disebutkannya walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Inilah yang berlaku hari ini. Banyak manusia tak tahu tentang kebaikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Ataupun tahu tapi tak nak ambil tahu. Kerana banyak serangan-serangan unsur-unsur luar yang menyesatkan pemahaman kita bersama. Sebablah hari ini umat Islam berjaya dipecah belahkan. Sebab satu je, dia tak pegang satu perkara. Kalau pegang sungguh-sungguh agama ni, umat Islam ni akan jadi kuat. Dan Islam disuruh bersatu bukan untuk menghanyak orang lain, tak. Aman Islam ni. Dalam perang orang berdamai, disuruh berdamai. Orang bukan Islam datang ke negara Islam, terkentang-kanting, disuruh beri perlindungan. Nabi masa perang Badar, tawanan-tawanan dilayan dengan baik, suruh hajar anak-anak orang Islam. Diperlakukan sebegitu rupa. Hari ini pun Israel perang dengan Palestin. Orang-orang Israel, askar Israel yang dilepaskan atau lepas lari pun mengakui ketika mereka dalam tahanan, mereka dilayan dengan baik. Tidak seperti mana orang Islam di pihak Israel. Teruk dia kerja. Itu yang Islam aja. Tapi orang nak lari daripada agama ni, saya pun tak faham. Wallahu a'lam. Itulah hakikatnya.
Agama ni makin lama makin dunia ni makin lama makin rosak. Dia dirosakkan oleh manusia sendiri sebenarnya. Zaharul fasad fil ard bima kasabat aydin nas. Kemungkaran, kerosakan ni berlaku dengan sebab tangan-tangan manusia. Jadi tuan-tuan saya ingat cukuplah untuk hari ni, dah 7.30 dah. Kita bulan Ramadan ni mudah-mudahan dapat beramal dengan baik, beribadat dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Dalam bulan puasa ni jangan sia-siakan tuan-tuan. Mungkin Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita kan, siapalah tahu. Manalah tahu besok akhir Ramadan raya pun tak sampai. Hakikatnya nyawa kita ni bukan kepunyaan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan, satu hari besok dia akan ambil juga. Jadi kembali pada agama ni, puasa ni, ajarlah diri untuk tunduk setunduk-tunduknya kepada agama. Kita ini ikutilah ajarannya kan. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada, dapat jawab saya jawab. Kalau tak dapat jawab saya hutang dulu. Biasa tak ada. Kalau ada lah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada tuan-tuan, kita berhenti kat sini lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم.